Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah, hari ini kita dapat lagi bertemu dalam pelajaran tafsir Al-Quran dan Hadis darjah 4. Di dalam pelajaran 7, sambungan daripada hadis yang lepas, hadis tentang Islam. Kita buat ini siri kedua, sambungan daripada isi pelajaran hadis tentang Islam. InsyaAllah. Sebelum kita mulakan pelajaran, kita baca dahulu doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatik. Ya Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bin nuril fahmi waftah lana bi ma'rifatil ilmi wa nawwir qulubana wa sahil lana abwaaba fadlik ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apakah pengertian tentang Islam di dalam sambungan pelajaran ini? Islam itu mentauhidkan Allah. Tauhid iaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tak ada tuhan yang lain selain daripada Allah, dan hanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk dan patuh hanya kepadanya, pada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada tuhan yang lain yang kita patut tunduk patuh terhadap tuhan yang lain, tidak mungkin. Serta menunaikan semua ajaran. Islam itu adalah sebuah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunaikan semua ajaran yang Allah Taala larang, tinggalkan, yang Allah Taala suruh buat. Ini berkenaan dengan hadis yang lepas, hadis tentang Islam. Kita dapat mengambil rukun Islam daripada hadis ini. Dan dikatakan hadis ini adalah hadis yang panjang. Ada sambungannya lagi nanti, insyaAllah, yang akan kita pelajari. Nabi kata tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam. Nabi kata tentang Islam. Islam tu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu mengucap dua kalimah syahadah. Merujuk pada rukun Islam yang pertama, mengucap dua kalimah syahadah. Wa tuqimas salah, dirikan salah. Rukun Islam yang kedua. Rukun Islam yang kedua mendirikan salat. Maaf, tadi saya sebut rukun iman. Rukun Islam sebenarnya. Rukun Islam yang kedua mendirikan salat. Rukun Islam yang pertama mengucap dua kalimah syahadah. Nak jadi orang Islam, yang pertama dia kena mengucap dua kalimah syahadah, yang kedua dia kena salat. Ketiga, waktu tiaz zakah, mengeluarkan zakat. Rukun Islam yang ketiga mengeluarkan zakat. Yang keempat, watasuma Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima, watahajjal bait, ini istata'ta, menunaikan haji bagi yang berkemampuan pada jalan Allah. Ini adalah petikan yang dapat kita kumpulkan. Apakah Islam? Bagaimana nak jadi orang Islam? Apakah dari Islam? Kita lihat rukun Islam yang dapat kita keluarkan tadi. Yang pertama, mengucap dua kalimah syahadah. Ini amat penting. Orang yang baru nak memeluk Islam, mereka kena mengucap dua kalimah syahadah. Dengan ucapan dua kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mereka telah memeluk Islam. Begitu mudah mereka memeluk Islam dengan mengucap dua kalimah syahadah. Bagi kita yang telah Islam,
ataupun mereka yang dah memulai Islam, mereka setiap hari wajib mengucap 2 kalimah syahadah. Sekurang-kurangnya 1 hari 1 malam mereka mengucapkan ataupun kita mengucapkan sebanyak 9 kali di dalam solat kita. Yang kedua, solat 5 waktu sehari semalam. Solat ni dah ditentukan waktu. 5 waktu. Ada 5 waktu yang berbeza sehari semalam solat. Solat ni adalah solat yang wajib, bukan solat sunat. Solat yang wajib yang dah ditentukan waktunya pada siang dan pada malam. Yang ketiga, berpuasa sebulan di bulan Ramadan. Puasa yang ni wajib. Sebulan di bulan Ramadan selain puasa qada ataupun puasa nazar. Puasa sebulan di bulan Ramadan adalah wajib. Yang keempat, mengeluarkan zakat. Zakat ni dikeluarkan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Dah cukup syarat, keluarkan zakat. Yang kelima, menunaikan fardu haji bagi yang berkemampuan. Orang yang berkemampuan dari segi keuangan, kesihatan, harta yang ditinggalkan ataupun tanggungjawab yang ditinggalkan, selamat dan dia selamat pergi dan balik, mempunyai keuangan yang cukup, kesihatan yang baik, itulah syarat dia mampu mengerjakan haji. Pengertian 2 kalimah syahadah. Kita lebih mendalam tentang mengucap 2 kalimah syahadah, apakah pengertian dia? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebut betul-betul dekat sini. Asyhadu an la ilaha illallah. Kena tekan di sini. Wa asyhadu. Shin dengan ha jangan disambungkan. Wa satu bunyi, ha satu bunyi. Wa ashha jangan kita sebut wa asyhadu. Itu selalu kita dengar orang sebut. Itu adalah sebutan yang salah. Wa asyhadu salah. Wa asyhadu anna. Ditekan di sini sabdu dengung 2 harakat. Muhammadar Rasulullah. Artinya aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah selain Allah dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Bukan saja kita sebut dengan betul, kita hafaz dia punya makna. Murid-murid semua kena sebut dengan betul dan hafaz makna 2 kalimah syahadah. Ingat ya, penting jangan salah sebut. Rukun mengucap 2 kalimah syahadah. Apa dia syarat-syarat nak mengucap 2 kalimah syahadah? Yang pertama, hendaklah kita mengesakan dan meyakini kita sebut Allah tu satu, tak ada yang lain, dan yakin bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala itu Tuhan yang satu, tiada yang lain. Yakin dan esakan Allah, tak ada Tuhan yang lain. Yang kedua, hendaklah kita menafikan mana-mana sembahan selain dari Allah. Kita tak terima, menafikan, kita tidak menerima mana-mana sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak boleh tunduk patuh pada jin dan syaitan dan iblis dan mana-mana berunsurkan mensyirikkan Allah. Kita nafikan, kita tolak. Kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah rukun. Barulah kalimah syahadah kita diterima. Jauhilah diri kita daripada penyembahan berhala ataupun berjumpa bomoh, pawang yang menggunakan jin dan syaitan sebagai penolong mereka. Mengucap 2 kalimah syahadah, fungsi kalimah syahadah apa dia? Pertama, lafaz keislaman. Bila orang dah mengucap kalimah syahadah, fungsi kalimah syahadah tu menyebabkan dia orang Islam. Kita 1 hari 9 kali kita
perbarui kalimah syahadah. Salat subuh sekali, tahiyat akhir. Salat zuhur 2 kali, tahiyat awal dan tahiyat akhir. Salat asar 2 kali, salat asar 2 kali, tahiyat awal dan tahiyat akhir. Salat maghrib 2 kali, salat tahiyat awal dan tahiyat akhir. Dan salat isyak 2 kali, tahiyat awal dan tahiyat akhir. Yang kedua, rukun Islam pertama. Kalimah syahadah merupakan rukun Islam yang pertama. Nak jadi orang Islam, yang pertama kena mengucap kalimah syahadah. Yang ketiga, landasan kehidupan seorang Islam. Menjadi landasan. Jangan lari daripada landasan ini. Allah, tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad pesuruh Allah. Yang keempat, penghubung antara Muslim dengan yang lain. Yang kelima, perubahan hidup seorang Islam. Yang keenam, membezakan antara kafir dengan Muslim. Orang kafir tidak mengucap dua kalimah syahadah. Kita pergi rukun Islam yang kedua, salat 5 waktu sehari semalam. Salat 5 waktu. Apa dia salatnya? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. 5 waktu. Waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak dah ditentukan waktu-waktunya. Sejarah tentang salat. Mula diperintahkan pada 27 Rejab semasa Isra' Mi'raj. Pentingnya peristiwa ini yang selalu kita ingat tiap-tiap tahun, 27 Rejab. Apa di antara peristiwa di dalam peristiwa Isra' Mi'raj, iaitu Allah memerintahkan Nabi Muhammad menerima perintah daripada Allah. Itu Allah memerintahkan untuk menyebarkan tentang salat, melakukan salat yang wajib, salat fardu. Baik, dalil tentang salat. Al-Quran dah menyebut salat tu wajib. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ayat 103 surah An-Nisa surah yang keempat ayat 103, artinya sesungguhnya salat itu adalah fardu. Innas salat itu fardu kanat 'alal mu'minin. Kitaban mawquta, yang ditentukan waktunya ke atas orang-orang yang beriman. Dalil ini menunjukkan salat itu adalah fardu. Bila sebut fardu, wajib dilakukan. Kalau bukan fardu, tak wajib. Tapi ini sebut fardu, wajib dilakukan. Tidak buat berdosa. Ini arahan yang wajib. Dalil pensyariatan puasa. Kita pergi pada rukun Islam ketiga, puasa bulan Ramadan. Dalil pensyariatan puasa. Dalam Al-Quran suruh kita berpuasa. Ni di ayat Al-Quran menyuruh kita berpuasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 183, artinya, wahai orang yang beriman, kamu diwajibkan untuk berpuasa. Ini wajib, diwajibkan. Difardukan wajib, diwajibkan juga wajib. Sebagaimana diwajibkan atas orang yang terdahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Tujuan puasa itu supaya bertakwa, mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Hukum berpuasa. Berpuasa adalah wajib ke atas setiap orang Islam. Puasa apa? Puasa di bulan Ramadan adalah wajib ke atas setiap orang Islam. Okey, sekian, terima kasih. Kita akhiri dengan doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Fattah ya Alim iftah qulubana
futuhal arifin. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu farduduhu ilaina inda hajatina ilaihi wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sebentar lagi saya akan bagi soalan kuis Google Form.